Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan makro pengajaran 2. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Siti Nur As-Solihah binti Yahaya, pemegang kad matrik D2018 1082515. Makro pengajaran ini di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Zulkifli bin Osman. Assalamualaikum kelas. Okay, semua dah masuk ke? Waalaikumsalam. Belum cikgu. Waalaikumsalam. Belum cikgu. Korang lagi. Siapa yang belum masuk? Atikah cikgu. Boleh inform dekat dia tak suruh masuk kelas? Okey. Dah masuk cikgu. Okey, semua dah masuk. Atika dah ada? Ada. Okey, semua dah ada. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wa ansur alaina min hada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Semua apa khabar ni? Hari Sihat. raya. Sihat cikgu. Okey, semuanya sempat beraya tak ni dengan keluarga? Sempat. Alhamdulillah sempat cikgu, sempat. Alhamdulillah. Okey, dalam kesempatan ini cikgu nak ucapkan selamat hari raya kepada semua. Jangan main macam sangat-sangat tu. Awak tu baru kecil-kecil lagi, belum dah besar. Okey cikgu. Okey, boleh tak Zulsyafiqah dengan Atikah Fatihah ni ada line problem ke? Boleh buka kamera ke? Dah buka cikgu tapi lambat. Okey. Hilman Nordin, boleh duduk tegak-tegak tak? Boleh cikgu. Okey, kita nak mulakan kelas hari ni. Okey, kita nak semua duduk tegak-tegak. Tak nak semua sandar dekat kerusi. Mata semua cergas-cergas je. Okey, hari ni kita akan belajar tentang Komsas. Okey, hari tu cikgu ada bagi nota. Ada tak dekat atas meja awak tu nota dengan buku, dengan pen? Sediakan dulu. Ada cikgu. Okey. Ada. Ada. Okey, hari ni kita akan ada tak buku cerpen menuai emas kat atas meja masing-masing? Ada. Okey, bagus. Kod, cikgu nak tanya, apa yang awak faham dengan maksud cerpen? Cerpen tu cerita pendek cikgu. Cerita pendek yang dihasilkan oleh seseorang dalam masa 8 hingga 10 halaman cikgu. Okey, betul Coach Rini. Bagus. Okey, sekarang saya nak tanya Atika, apa beza cerpen dengan novel? Apa yang awak tahu perbezaan cerpen dengan novel? Kalau cerpen biasanya maksimum 5 hingga 4 watak. Itu latar dia terhad dan plotnya betul ke cikgu? Okey, betul. Tahniah semua kerana telah memberikan respon yang baik. Okey, baiklah. Kita boleh melihat definisi cerpen ini daripada pandangan tokoh iaitu Arinawati
yang mengatakan cerpen ialah cerita pendek yang menentukan tentang dirinya sendiri atau orang yang meneliti cerpen itu dengan memberikan batas lingkungan untuk dunia cerita pendek. Okey, kita akan fokus kepada watak yang terdapat dalam cerpen Menuai Emas sebentar lagi. Okey. Jadi awak semua dah tahu apa maksud cerpen kan? Okey, sekarang hari ini kita akan belajar tentang watak dan perwatakan dalam cerpen Menuai Emas. Okey, cikgu akan tayangkan satu video. Awak dekat rumah ada ke baca sinopsis Menuai Emas ni? Ada. Ada. Tak ada cikgu. Okey, Belum. tak apalah. Okey, cikgu akan tunjuklah sedikit dan awak kena fokus lah. Ada berapa watak kat dalam tu, apa perwatakan dalam tu. Sebab tajuk kita hari ni fokus pada watak dan perwatakan. Okey, saya present slide. Kalau tak nampak bagi tahu ya. Okey cikgu. Alif berasa syukur apabila memandang ke arah bendang Nampak sawah ke? baginya yang sedang Nampak. menyinggir. Dia Nampak. teringat kenangan bersama arwah ayahnya di tempat yang sama dahulu. Ayahnya lah yang memberitahu bahawa mereka akan menuai emas itu tidak lama lagi. Alif juga bersyukur kerana usahanya selama ini mendapat sokongan yang padu daripada emaknya. Tok Ketua menegur Alif yang sudah berada di bendangnya walaupun masih awal. Menurut Alif, awal pagi lebih elok. Tok Ketua juga bertanya bila jentera tuai akan sampai. Menurut Alif, jentera itu akan sampai pada keesokan harinya dan memulakan kerja-kerja menuai. Tok Ketua mengucapkan tahniah atas usahanya. Alif meminta agar Tok Ketua menyimpan ucapan itu sampai habis menuai. Ketika berada di tengah bendang itu, Alif berasa puas melihat hasil usahanya. Masih terngiang-ngiang kata-kata arwah ayahnya tentang hasilnya jika kita berbudi kepada tanah. Walau bagaimanapun, Alif juga tidak lupa dugaan yang terpaksa dihadapi emak dan dirinya ketika hendak memulakan usahanya itu. Dalam kepuasan hatinya, Alif teringat bagaimana dia hampir sahaja mengaku kalah kerana tidak tergamak melihat kesedihan pada wajah emaknya. Hal ini disebabkan bantahan daripada penduduk kampung. Abang Man mengatakan Alif menyusahkan orang apabila dia tetap mahu mempertahankan tanah mereka. Alif melihat emaknya berusaha untuk menjadi hakim yang adil dalam soal itu. Alif melihat emaknya masih diam membatu, tidak menjawab sebarang kata-kata Abang Man. Alif cuba meneka hati emaknya yang entah buntu atau berfikir apabila semua orang tiba-tiba disuakan bahang api. Sementara itu, Tok Ketua yang bersandar pada dinding hanya mendengar kerana dia seboleh-bolehnya enggan masuk campur. Dia hanya berperanan sebagai pendamai dan pemerhati. Abang Man mengatakan Alif hanya menolak tuah dan menyebabkan semua kerja terkendala disebabkan kedegilan Alif menjual 2 petak bendang mereka. Alif melihat emaknya hanya mendiamkan diri apabila Abang Man mengatakan bahawa mereka semua juga ingin menikmati kemajuan. Mak Wan kelihatan terkejut apabila Abang Man menyindir Alif yang berkelulusan ijazah ekonomi mahu tinggal di kampung. Kesabaran Alif sedikit tercabar apabila Abang Man mengatakan bahawa Alif mungkin tidak lulus dalam peperiksaan dan disebabkan hal itulah dia tidak dapat sebarang pekerjaan dan mahu membuat kerja-kerja kampung. Sindiran Abang Man menyebabkan Mak Wan terasa. Dalam ketegasan, akhirnya Mak Wan meminta para tetamunya pulang dan berasa tidak guna berbincang jika ada persoalan yang ditimbulkan hanya menyakiti hatinya. Mak Wan memberitahu bahawa dia akan berbincang hal itu secara anak beranak dengan Alif. Kata-kata pedas daripada Abang Man menyebabkan Mak Wan terasa. Hatinya terguris hingga mengalirkan air mata. Disebabkan hal itu,
Alif meyakinkan emaknya bahawa dia akan melepaskan 2 petak tanah mereka jika itu yang emaknya mahukan. Alif tidak sanggup melihat emaknya dalam kesedihan begitu. Tetapi Mak Wan menegaskan bahawa dia tidak mahu melepaskan tanah mereka itu. Alif berasa lega apabila emaknya sendiri mahu dia pertahankan tanah mereka. Alif tidak sampai hati melihat tapak bendang itu bertukar menjadi deretan rumah teres kos rendah. Alif meleraikan kerunsingan emaknya dengan memberitahu bahawa dia akan memujuk Pak Nik, Tok Ketua dan Mak Lang Munah yang juga masih belum setuju untuk menjual benda mereka. Alif terbayangkan wajah-wajah tua Pak Nik, Tok Ketua dan Mak Lang Munah yang semakin tua dan sudah tidak larat untuk mengerjakan benda mereka. Hal ini disebabkan kebanyakan anak mereka sudah berhijrah ke bandar dan menjadi warga industri di kilang-kilang. Alif juga terbayangkan wajah garang Abang Man yang mempunyai bendang bersempadan dengan 2 petak bendang mereka. Apabila melihat hasil usahanya, Alif teringat keyakinan dan nasihat yang diberikan oleh pegawai pertanian tentang kelebihan variati padi yang ditanamnya. Dengan kos tidak melebihi RM600 hektar, nilai hasil tuaiannya cukup berbaloi dengan pulangan 5 kali ganda. Benih padi itu ternyata kebal terhadap racun rumpai, menjimatkan penggunaan air melalui pembaziran sawah yang dilewatkan serta dapat mencegah masalah perosak utama iaitu siput gondang emas. Pegawai pertanian itu memberi nasihat bahawa peluang keemasan menanti Alif jika rancangannya itu diteruskan. Dia menyedarkan bahawa Malaysia tidak perlu lagi membeli beras dari Thailand jika ada pihak yang serius mengusahakan tanah mereka. Dia turut menyuarakan kebimbangan jika berlakunya kejatuhan nilai ringgit dan kenaikan nilai mata wang bas. Penggantungan itu akan menyebabkan kos mengimport beras menjadi tinggi. Nasihat dan kata-kata motivasi daripada pegawai pertanian itu memberi semangat di hati Alif. Berkat dorongan itulah, Alif meneruskan usahanya. Dia juga turut membayangkan betapa indahnya kenangan menuai padi bersama-sama arwah ayahnya semasa kecil dahulu. Dalam hati, Alif memberitahu ayahnya bahawa dia akan kembali menyambung tugas ayahnya tetapi dengan kaedah yang lebih canggih dan terancang. Alif bercadang membawa kemajuan dengan cara tersendiri. Dia dapat membayangkan kemudahan kerja-kerja membajak dan menuai dengan penggunaan mesin pembajak dan jentera tuai. Alif mengamalkan kaedah pertanian ala baharu dalam usaha tersebut. Tok Ketua meluahkan kekagumannya apabila menyaksikan petak-petak sawah yang kini dipenuhi padi yang menguning seperti emas. Dalam kesyukuran, Alif menyatakan bahawa semua itu ialah berkat bantuan Allah dan doa yang tidak pernah putus. Alif bersyukur kerana usahanya kini membuahkan hasil dan sanggup berhadapan dengan cabaran dan menerima serta mensyukuri nikmat itu. Masih terbayang di mata Alif apabila Abang Man dan beberapa orang penduduk kampung menyerangnya dengan marah apabila projek yang dirancang di atas tanah mereka itu terbatal. Abang Man menyalahkan Alif sebagai punca kegagalan tersebut. Beberapa orang penduduk turut menyuarakan kemarahan dan kekecewaan mereka. Alif berasa bengang dengan tuduhan Abang Man. Alif mengatakan bahawa dia berdoa dan meminta agar Allah membatalkan projek tersebut sebagai menjawab apa yang dia buat sehingga projek itu telah dibatalkan. Alif mencabar Abang Man untuk membuat laporan polis jika perbuatannya berdoa itu adalah salah sehingga menyebabkan Abang Man tergamam. Wajahnya merah padam. Sesetengah tetamu yang hadir itu menyuarakan kekesalan mereka kerana tidak mahu tanah mereka terbiar setelah projek perumahan itu dibatalkan. Rata-rata mengakui mereka sudah terlalu tua untuk mengusahakan tanah-tanah tersebut. Mendengar keluhan itu, Alif memberitahu mereka bahawa dia ada rancangan untuk petak-petak sawah tersebut, iaitu menjadikannya estet padi. Usaha dan pengorbanan Alif itu terbukti membuahkan hasil. Kini pemilik tanah-tanah seluas 58,609 hektar tersebut mula menampakkan hasil. Alif teringat kembali kata-kata arwah ayahnya bahawa itulah ganjarannya jika kita berbudi pada tanah. Alif tetap sabar menunggu esok untuk menuai emas.
Okey, semua dapat tengok tak tadi video tadi? Dapat. Okey. Sekejap. Sekejap Ya. cikgu. Kiranya watak Okey. Lima ada soalan? alif. Saya ada soalan cikgu. Kiranya watak alif, Ya, Mak Wan. silakan. Alif itu watak utama. Mak Wan dan juga Tok Ketua tu watak sampingan. Ya, betul, sebab dalam cerita Cerpen Benua Emas ini, Alif memainkan peranan yang sangat penting dalam menghidupkan cerita dari awal hingga akhir. Ialah yang merupakan petani moden yang berusaha untuk memastikan tanah dan juga pertaniannya semakin kembang dan juga moden. Manakala Mak Wan, Tok Ketua dan juga Abang Man memainkan peranannya sebagai watak sampingan yang membantu watak utama dalam menghasilkan sesuatu yang sangat menarik dan juga lebih diminati oleh para pembaca dan juga pendengarnya. Okay, jelas tak Hilman? Cikgu, terima kasih. Jelas cikgu, terima kasih. Okey, berdasarkan video tadi, kita akan dapat senaraikan 4 watak utama yang ada dalam Cerpen Benua Emas, iaitu Alif, Mak Wan, Tok Ketua dan juga Abang Man. Okey, sekarang saya nak tanya Hilman, satu perwatakan yang awak nampak pada watak Alif tadi. Okey cikgu, Alif tu apa yang saya nampak adalah dia anak kepada Mak Wan. Okey, betul Hilman. Okey, sekarang saya nak tahu perwatakan bagi watak Mak Wan. Boleh tak Atika Fatihah berikan satu perwatakan? Ya, cikgu sorry terkeluar tadi. Cikgu cakap apa tadi? Boleh tak Atika berikan satu perwatakan yang terdapat dalam watak Mak Wan? Mak Wan dia garang. Okey, betul. Okey, yang ketiga watak, okey ada watak siapa lagi? Ada watak Tok Ketua. Okey, sekarang saya nak tanya Kutrini pula, apa perwatakan Tok Ketua? Tok Ketua tu dia kelihatan terlibat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, tepat sekali. Okey, dan watak yang terakhir ialah Abang Man. Apa perwatakan yang ada pada Abang Man? Boleh tak Zulshafika berikan satu contoh? Abang Man dia suka menggunakan kata-kata keset. Okey, jadi Abang Man ni berperanan sebagai watak antagonis. Okey, sekarang cikgu akan terangkan sedikit tentang watak dan perwatakan. Okey, kalau tak nampak slide yang cikgu bentang bagi tahu ya. Okey, nampak tak? Nampak cikgu? Okey, kat sini setelah kita dah pelajari tentang watak dan perwatakan tadi, okey, sebenarnya watak tu maksudnya apa? Watak tu merupakan pelaku yang mendukung dan menghidupkan sesebuah cerita. Watak boleh sahaja terdiri daripada manusia ataupun bukan manusia seperti binatang ataupun benda. Okey, perwatakan. Perwatakan ni merujuk kepada gambaran dan sifat yang dimiliki oleh watak. Gambaran dan sifat-sifat ini boleh dilihat daripada aksi atau dialog yang digarap oleh pengarang. Okey, contohnya Hilman. Hilman ni watak atau perwatakan? Watak. Okey, apa perwatakan yang ada dekat Hilman ni? Hilman ni baik hati tak? Baik cikgu. Okey, jadi contohnya macam itu. Watak adalah seseorang ataupun benda ataupun dia boleh perkara yang hidup ataupun yang bukan hidup yang menjadi peranan dalam sesebuah cerita, dan perwatakannya adalah sifat-sifat yang merujuk kepada watak tersebut. Okey, dekat sini ada beberapa jenis watak. Okey, watak utama, watak sampingan, watak antagonis dan watak protagonis. Okey, watak antagonis tadi contohnya macam watak Abang Man.
dalam sesebuah cerita kita ada satu watak yang memainkan watak yang negatif. Jadi watak tu dipanggil sebagai watak antagonis. Manakala watak protagonis adalah watak yang memberikan kesan positif kepada pembaca. Okey, jadi kat sini kita boleh tengok apa peranan watak. Okey, ada beberapa yang cikgu senaraikan. Watak merupakan teras dalam sesebuah cerita. Takkan jadi sesebuah cerita tu kalau kita tak ada watak dan pewatakan. Okey, dalam keseluruhan cerita, selalunya wataklah yang memainkan peranannya untuk menghidupkan cerita. Dan peristiwa yang berlaku sepanjang kisah atau cerita hendaklah disampaikan oleh pengarang. Okey, yang ketiga, watak yang menghidup, menggerak dan mengembangkan cerita dalam sesebuah cereka. Contohnya kalau kita lihat sepanjang sinopsis ataupun sepanjang plot, mestinya watak dan pewatakanlah yang memainkan peranannya yang sangat penting. Okey, yang seterusnya ialah perlukisan watak dan pewatakan ini mempunyai konsep dan prinsipnya yang tersendiri. Seterusnya, walaupun dalam sesebuah karya itu terdapat ramai watak, tetapi masing-masing mempunyai sifatnya yang tersendiri yang berlainan di antara satu watak dengan watak yang lain. Okay, macam tadi Mak Wan. Mak Wan kita boleh lihat dia adalah seorang yang dah tua, yang dah berusia sebab dia merupakan ibu kepada Alif. Contohnya Alif. Alif ni adalah seorang anak yang dewasa sebab dia adalah petani yang menyambung legasi ayah dan juga keluarganya. Okey, boleh nampak beza dekat situ kan? Okey, lepas ni kita akan buat satu kerja kumpulan. Okey, sebenarnya cikgu nak bagikan awak semua satu kelas ni untuk buat kisah tentang Abang Man, tentang Alif, tentang Tok Wan dan juga Tok Ketua. Tapi disebabkan kita sekarang belajar secara PDPR, cikgu akan ringkaskan satu tugasan untuk kalian di mana cikgu nak awak semua untuk membincangkan perwatakan yang terdapat dalam cerpen Menuai Emas tadi dalam bentuk peta iting. Okey, macam mana cikgu nak agihkan tugasan ini? Okey, boleh tak kalau cikgu buat undian? Boleh Okey, cikgu. cikgu akan pilih watak ni awak akan dapat berdasarkan undian dan peta iting ni cikgu nak awak present menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint ataupun apa-apa perisian yang menarik dan akan dibentangkan di dalam kelas. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, sekarang kita akan berikan tajuk dulu. Okey. Okey, kita akan main Wheels of Name. Pernah cuba tak permainan ni? Dekat subjek-subjek lain? Tak pernah. Okey. Okey, kita tambah lagi Alif, Tok Ketua. Mak Wan Mak Wan. dan Abang Man. Okey, dan Abang Man. Okey, siapa nak jadi orang pertama ni? Saya. Kita bagi dekat ketua kelas kita dulu lah. Okey, cikgu. Boleh. Langsung. Saya. Kita bagi kat ketua kelas kita dulu ya. Okey, yang pertama Hilman. Kita tengok Hilman akan dapat watak siapa. Mak Wan. Yeay. Okey, Hilman akan dapat watak Mak Wan. Okey. Okey, yang kedua siapa? Saya. Siapa tu? Zulsyafika ya? Okey, yang kedua akan dapat watak Tok Ketua. Okey, Zulsyafika akan ambil watak Tok Ketua. Okey, yang ketiga siapa? Siapa nak yang ketiga? Saya nak last. Atika Fatihah. Saya, cikgu. Okey.
Abang Man, Atika Fatihah dan Alif adalah Coach Rini. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, cikgu akan bagi masa 10 minit untuk awak siapkan peta IT dan kemudian kita akan bincangkan pewatakan yang anda jumpa bersama-sama. Boleh? Okey. Boleh. Okey. Cikgu saya dah siap. Okey, dah siap semua? Yang lain dah siap? Hilman dah siap? Lagi sikit, cikgu. Okey, kita tunggu rakan-rakan yang lain siap dulu boleh? Okey cikgu. Okey, saya dah siap, cikgu. Okey, Coach Rini dah siap? Dah cikgu. Okey, Atika Fatihah dah siap? Dah. Dah. Okey, sekarang boleh tak kalau cikgu nak tengok bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain apa yang awak dah jumpa dalam peta iting sebentar tadi? Boleh. Boleh. Okey, kita nak mulakan dengan watak siapa dulu? Watak Alif dulu boleh? Boleh cikgu. Okey, dipersilakan. Coach Cikgu Rini. saya kena present ni. Ya, kena present. Okey cikgu. Dah siap kan? Dah cikgu. Cikgu nampak tak? Okey. Nampak. Wah, cantik slide awak ya. Terima kasih cikgu. Okey. Boleh bentangkan apa pewatakan yang awak jumpa? Okey, yang saya jumpa pewatakan Alif ni dia anak kepada Mak Wan. Kemudian dia mempunyai sifat seorang yang sabar, redha dan sentiasa bersyukur. Yang ketiga, Alif ni dia berani menghadapi cabaran. Yang keempat, Alif ni dia yakin dengan kebolehan diri dia. Yang kelima, Alif ni dia seorang lulusan universiti dalam bidang ekonomi. Kemudian yang keenam, Alif ni seorang anak yang menghormati ibu bapa. Yang ketujuh, Alif seorang yang positif dan optimistik. Yang ke-8, Alif seorang petani moden. Dan yang terakhir, Alif seorang anak muda yang berwawasan tinggi. Dah cikgu. Okey, terima kasih Coach Rini. Okey, rakan-rakan lain nampak tak pewatakan Alif ni? Nampak. Nampak. Jelas tak? Jelas. Jelas cikgu. Okey, yang kedua cikgu nak watak Tok Ketua. Siapa watak Tok Ketua boleh bentangkan? Saya. Okey. Nampak tak cikgu? Okey, nampak. Okey, pewatakan Tok Ketua yang pertama dia penyabar. Yang kedua, dia sentiasa menyokong hasrat murni Alif. Yang ketiga, mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Yang keempat, tenang semasa menghadapi masalah dan yang terakhir berhemah tinggi. Itu je cikgu. Okey, betul. Pewatakan yang awak sarankan ni betul. Okey, seterusnya perwatakan Mak Wan. Okey, siapa dapat tadi pewatakan Mak Wan? Boleh bentangkan. Boleh, cikgu? Okey, dipersilakan Ketua kelas kita, Hilman Nordin. Sekejap cikgu.
Okey, boleh. Semua nampak tak? Tak nampak. Okey, Hilman, ada. Sekarang nampak kan? Dah. Okey, Okey. pewatakan Mak Wan yang saya dapat cikgu ada lebih kurang 6. Yang pertama, Okey. Mak Wan ni dia ibu kepada Alif. Kemudian dia seorang yang sensitif. Okay, kemudian dia sayang akan tanah milik keluarganya, yang mana dia pertahankan daripada orang yang nak tanah dia tu kan. Kemudian dia teguh kepada pendirian. Seterusnya dia seorang yang sangat tegas. Okay. Dan yang paling terakhir adalah seorang yang penyabar. So 6 saja yang saya jumpa cikgu. Okey. Okey, slide awak ringkas tapi menarik. Okey, betul perwatakan yang awak nyatakan. Dan yang terakhir ialah perwatakan Abang Mai. Atikah Fatihah boleh bentangkan? Kejap cikgu. Okey, boleh. Nampak tak? Semua boleh nampak tak? Nampak. Okey, kalau kita tengok tadi pewatakan Alif dia sedikit positif, tapi untuk pewatakan Abang Mai dia negatif sikit sebab dia orang yang agresif, gemar menggunakan kata-kata kesat. Yang ketiga, tidak berhemah. Keempat, bersikap orang cakap terburu-buru. Dan yang last sekali, tidak berfikiran jauh. Saya ada jumpa 5 sahaja. Okey. Betul. Cantik ya, masing-masing semua kreatif dalam membuat peta IT. Okey, sekarang semua dah faham ke apa beza watak dan pewatakan? Dah. Faham cikgu. Okey, jadi sekarang cikgu nak uji kefahaman awak. Betul ke awak ni dah faham tentang watak dan pewatakan dalam cerpen Benua Emas ini? Kita akan buat sedikit quiz. Okey, jadi kita akan teruskan dengan sedikit quiz. Cikgu akan panggil seorang-seorang dan boleh pilih ya, boleh jawab soalan mudah saja. Okey. Nampak tak? Nampak. Okey, soalan pertama. Saya nak Atikah Fatihah jawab. Apakah nama watak utama dalam cerpen Menuai Emas? Jawapan dia Alif. Alif. Okey, betul. Okay, yang kedua, terdapat satu watak yang kurang setuju dengan pandangan Alif. Watak tersebut ialah, okey, saya nak Hilman jawab. Terdapat satu watak yang kurang setuju tu maksudnya saya rasa dia watak antagonis. So saya rasa Abang Mai. Ya, betul. Okey, Yeah. betul. Tepat sekali Hilman. Tahniah. Okey, yang ketiga, berikut merupakan perwatakan Alif kecuali, okey, Kucini Alwi boleh jawab. D cikgu, Alif ni dia seorang yang dia berhadapan dengan masalah. Tak, jawapannya B. Berikut merupakan penerangan bagi Alif. Okey, kat sini ada jawapan, 3 jawapan yang betul. Okey, saya nak Zulsyafiqah jawab. Jawapan yang betul ke cikgu? Ya, ada 3 jawapan yang betul. A, B dengan D. Okey, A, B dan D.
Okey, betul. Dan yang terakhir, berapakah watak yang terdapat dalam cerpen menuai emas? Kutrini Alwi ada berapa? Ada 5 cikgu. Ada 5, betul ke kawan-kawan yang lain? 3 cikgu, 3. Empat. Ada 3? Ya, Betul ke? betul. Empat. Betul ke kawan-kawan yang lain? Jawapannya ada berapa? Empat. Ada 4. Empat. Okey, Alif Tok Ketua, Abang Man dan juga Mak Wan. Okey. Berikan tepukan gemuruh kepada rakan-rakan dan juga diri anda. Okey. Jadi, cikgu nak peta minda tadi yang awak dah buat, sila hantar dalam grup WhatsApp. Okey? Okey, jadi kelas kita sampai sini saja. Okey, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, cikgu akan berikan latihan pengukuhan dalam grup WhatsApp. Cikgu nak awak semua siapkan dan hantar, okey? Okey cikgu. Okey, itu saja. Jaga diri masing-masing. Kes COVID semakin meningkat. Jaga diri, okey? Jangan keluar ke mana-mana. Duduk kat rumah saja. Okey cikgu. Hati-hati juga cikgu. Okey, Terima kasih cikgu. terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Sama. Assalamualaikum.